Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang, diberi nikmat kesihatan, diberi nikmat masih lagi boleh belajar. Okey, untuk kali ini kita akan sambung perbincangan kita dalam siri ulang kaji subjek-subjek UPKK, yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan subjek sirah bagi tahun 5, iaitu tajuknya adalah berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam unit 2 penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, penentuan siapa nak menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Seperti mana yang kita tahu, setiap pemimpin apabila dia meninggal ataupun wafat, dia perlu digantikan dengan pemimpin yang lain. Tak boleh rakyatnya hidup tanpa ada seorang pemimpin. Begitu juga yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana video yang sebelum ni kita dah bincang, kita dah tengok berkaitan dengan macam mana perjalanan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat. Kemudian apa yang terjadi selepas kewafatan Rasulullah dalam daripada aspek penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemimpin selepas Rasulullah? Seterusnya, okey, pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Okey, pelantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kita tahu bahawasanya selepas kewafatan Rasulullah, orang yang menggantikan orang yang menerajui pemerintahan Islam Madinah selepas kewafatan Rasulullah adalah Saidina Abu Bakar. Dan ianya juga ada cerita-cerita dia ataupun macam mana berlakunya ataupun macam mana pemilihan ataupun pelantikan Saidina Abu Bakar itu sendiri. Okey. Yang pertamanya, okey. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum baginda wafat, baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat ataupun pesanan berkaitan dengan siapa yang bakal menjadi pemimpin selepas kewafatan baginda. Okey, kemudian selepas kewafatan Rasulullah tu, okey, kaum Muhajirin, Ansar dan Bani Hashim mencadangkan nama-nama daripada kaum masing-masing. Okey. Kita tahu umat pada zaman Rasulullah itu yang menyokong agama Islam ada terdiri daripada Muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, kemudian ada golongan Ansar, iaitu penduduk asal Madinah, kemudian ada daripada kalangan Bani Hashim, iaitu orang yang ada susu galuh kaum kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini memberikan nama-nama yang mereka sangka ataupun yang mereka rasakan sesuai untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin bagi kerajaan Islam Madinah. Okey, seterusnya kaum Ansar bermesyuarat di balai Bani Sa'adah untuk melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Okey, kaum Ansar dia melantik Sa'ad bin Ubadah untuk kaum Ansar. Manakala kaum Muhajirin, orang-orang Muhajirin melantik Saidina Abu Bakar, dan golongan Bani Hashim melantik Saidina Ali sebagai wakil mereka untuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, seterusnya dalam mesyuarat itu Abu Ubaidah mencadangkan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan telah disokong oleh Umar Al-Khattab. Okey, lalu mereka berbai'ah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Okey, semasa di Balai Bani Sa'adah ni, golongan-golongan Ansar ni telah melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai calon untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu hanya mesyuarat yang berlangsung di kalangan kaum Ansar sahaja. Apabila golongan-golongan Muhajirin dan Bani Hashim ni tahu, mereka pun turut serta pergi ke balai Bani Sa'adah tu dan ikut serta dalam mesyuarat tersebut, dan berlakulah ketegangan sedikit apabila nak menentukan siapa yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kemudian pada masa itulah Saidina Abu Bakar bertindak untuk mententeramkan keadaan, dan apabila melihat kecekapan Saidina Abu Bakar ni menangani situasi yang tegang tu, maka Abu Ubaidah pun mencadangkan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dan disokong oleh Saidina Umar. Lalu mereka semua, golongan Ansar ke, golongan Muhajirin ke, semuanya bersetuju membai'ah dan sebulat suara melantik Saidina Abu Bakar sebagai pemimpin mereka yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita nak tengok biodata apa yang berkaitan dengan Saidina Abu Bakar ni. Okey, biodata dia ataupun nama penuh beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Ini nama penuh Saidina Abu Bakar. Kemudian gelaran Abu Bakar As-Siddiq kerana beliau membenarkan apa sahaja perlakuan dan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saidina Abu Bakar ni walaupun dia tak dengar sendiri pun daripada apa yang Nabi cakapkan, ataupun macam contoh dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi dengar orang Saidina Abu Bakar ni, dia dengar orang lain yang pergi cerita kepada dia, "Wahai Abu Bakar, kau dengar tak cerita pagi tadi?" Cerita apa dia? Saidina Abu Bakar tanya. Dia kata, orang tu pun cerita. Dia kata, Muhammad cerita pada kami semua yang semalam dia pergi ke Palestin, dia pergi ke Masjidil Aqsa dan dia naik ke langit. Kemudian pagi tadi dia sampai balik ke sini, ke Mekah. Lepas tu Saidina Abu Bakar kata, dia kata kalau itulah keluar daripada Muhammad, aku akan percaya 100%. Sebab tu dia dipanggil As-Siddiq. Dia membenarkan semua apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi cakap. Okey, seterusnya. Tarikh lahir dia 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Saidina Abu Bakar ni dia muda 2 tahun daripada Rasulullah. So masa Rasulullah wafat, Rasulullah berumur 63 tahun. Maksudnya pada masa tu Saidina Abu Bakar ni berumur 61 tahun. Okey. Seterusnya, tempat lahir Saidina Abu Bakar ni adalah di Mekah Al-Mukarramah. Okay. Keturunan Quraisy, dia berketurunan Quraisy. Jawatan beliau adalah khalifah Islam yang pertama. Dan tarikh meninggal dunia tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Tahun ke-13 Hijrah, maksudnya Saidina Abu Bakar ni memerintah selama 2 tahun. Dia dilantik menjadi khalifah semasa berumur 61 tahun, dan umur 63 tahun Saidina Abu Bakar meninggal dunia. Juga pada umur beliau 63 tahun, sama dengan umur Nabi Muhammad wafat. Okey, seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan peribadi Saidina Abu Bakar. Okey, kepribadian Saidina Abu Bakar ni, apa yang melayakkan beliau ni dipilih untuk menjadi khalifah yang pertama.
Okey. Yang pertamanya adalah memiliki akhlak yang mulia. Okey, Saidina Abu Bakar ni dia ada ataupun memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, suka merendah diri. Beliau seorang yang suka merendah diri. Yang ketiga, berani dan tegas. Walaupun dalam keadaan merendah diri, ada ketikanya beliau seorang berani dan tegas. Merendah diri bukan bermaksud pengecut. Okey, dia berani dan tegas. Dan yang keempat, amanah dan jujur. Lagi peribadi, perwatakan Saidina Abu Bakar ni adalah tidak pernah minum arak. Tidak pernah minum arak sebelum dia memeluk Islam ataupun selepas dia memeluk Islam. Dan Saidina Abu Bakar ni kita tahu bahawasanya beliau adalah orang lelaki yang pertama yang memeluk agama Islam. Okey, seterusnya berhemah tinggi dan bijak. Saidina Abu Bakar ni seorang yang bijak. Okey, next, cekal hati dan pemaaf. Cekal hati dan pemaaf. Dan yang ke-8 adalah bersikap dermawan dan suka berbuat kebajikan. Bersikap dermawan dan suka berbuat kebajikan. Ini yang masyhurlah. Antaranya Saidina Abu Bakar ni dia membelanjakan duit yang dia ada untuk membebaskan Saidina Bilal bin Rabah daripada cengkaman tuan dia. Kita tahu Saidina Bilal bin Rabah itu adalah seorang hamba yang disiksa. Apabila Saidina Abu Bakar tengok Bilal ni disiksa, dia pun pergi dekat tuan si Bilal ni, dia kata, aku akan bayar berapa pun yang kau minta asalkan kau lepaskan Bilal ni dan merdekakan dia. Okey. Seterusnya, kalau Saidina Abu Bakar ni, dia bila Rasulullah tanya, apa lagi yang ada pada kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar cakap, semua harta aku telah aku infakkan ke jalan Allah untuk perjuangkan agama Islam dan yang ada pada aku hanyalah Allah dan Rasul. Itu Saidina Abu Bakar cakap. Okay, dia seorang yang dermawan. Okay, dan seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan jasa dan sumbangan Saidina Abu Bakar. Apa sumbangan Saidina Abu Bakar ni? Okay, ini sumbangan selepas dia menjadi khalifah. Okay, memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Okay, bila wafatnya Rasulullah, ada orang yang dahulunya dia suka bayar zakat, tapi tiba-tiba bila Rasulullah meninggal dunia, dia rasa yang zakat tu dah tak perlu lagi dah. Sebab Rasulullah pun dah tak ada. So, tugas Saidina Abu Bakar adalah dia memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Okey, seterusnya yang kedua, mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Saidina Abu Bakar ni dia mengekalkan keimanan dan apa sahaja tunjuk ajar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa zaman pemerintahan baginda dan diteruskan lagi sehingga ke zaman beliau. Zaman Abu Bakar pun dia ikut cara Nabi memerintah. Okey, yang ketiga, berjaya memerangi golongan yang mengaku Nabi. Selepas kewafatan Rasulullah juga, ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengaku diri mereka sebagai Nabi. Memandangkan Nabi itu dah tak ada. Khatamun Nubuwah adalah Rasulullah. Nabi yang terakhir ataupun Rasul yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Kemudian adalah golongan-golongan yang mengaku sebagai Nabi. Dan tugas Saidina Abu Bakar memerangi golongan-golongan tersebut dan beliau berjaya. Okey, yang keempat, syiar Islam berkembang ke negeri Parsi dan Rom. Maksudnya syiar Islam ataupun dakwah Islamiah itu berkembang bukan sekadar berada di Madinah dan Mekah saja, tapi telah pergi ke satu pelosok negara yang besar, iaitu Parsi dan Rom. Okey, dan yang terakhir adalah berusaha mengumpulkan Al-Quranul Karim. Pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar ni, usaha-usaha untuk mengumpulkan Al-Quran ni telah dijalankan oleh Saidina Abu Bakar.
Maka itulah jasa dan sumbangan Sayyidina Abu Bakar. Kalaulah tanpa sumbangan daripada beliau, mungkin tak sampailah Al-Quran kepada kita sekarang. Okay, dan kalau kita tengok lagi, banyak perkara-perkara yang membolehkan Sayyidina Abu Bakar itu layak untuk menjadi khalifah yang pertama, menjadi pemimpin yang pertama menggantikan Rasulullah SAW. Daripada sebelum berlakunya hijrah dan selepas berlakunya hijrah, itu dah terbukti bahawa Sayyidina Abu Bakar ni adalah figura ataupun orang yang paling layak. Antaranya beliau, Sayyidina Abu Bakar ni, dia adalah seorang sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang paling rapat dengan Rasulullah. Ha, apatah lagi dalam peristiwa hijrah. Rasulullah tak ajak orang lain untuk keluar berhijrah dengan baginda, tapi dia pergi ajak Sayyidina Abu Bakar. Sampailah kita tahu pada masa peristiwa hijrah tu, Rasulullah pergi ke Gua Sur, kemudian duduk dalam Gua Sur tu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan musyrikin Mekah, orang kafir Mekah ni tengah kejar dia orang, tengah cari dia orang nak dibunuhnya Rasulullah. Itu pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia pergi dalam Gua Sur tu, dikatakan adanya lubang-lubang yang mana ada di dalam lubang itu binatang berbisa seperti ular. Maka Sayyidina Abu Bakar ni, dia pun ambil cebisan-cebisan kain serban dia tutup lubang tu, tutup lubang. Kemudian ada lubang yang terakhir tu tak cukup kain dah nak tutup. Okay, so dia pun macam dia ambil tumit kaki dia tutup lubang tersebut. Kemudian Rasulullah tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Bila Rasulullah tidur, tiba-tiba Rasulullah terjaga sebabnya ada tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh ke wajah baginda. Okay. Kemudian Rasulullah tanyalah, kenapa? Kenapa kamu menangis? Sayyidina Abu Bakar cakap, aku ni kena patuk dengan ular yang ada dalam lubang yang aku tutup dengan tumit kaki aku ni. Okay, itulah pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Dan antara lainnya, kalau kita tengok balik dalam peristiwa kewafatan Rasulullah pada video yang sebelum ni, Rasulullah semasa Rasulullah tidak mampu untuk pergi ke masjid, Rasulullah telah mengarahkan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam solat. Itulah antara orang kata, kalau Rasulullah tak ada pun Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan baginda sebagai imam, maka kalau Rasulullah wafat pun tak ada orang lain lah yang paling layak selain daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, maka itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan khalifah Islam yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Semoga dengan video ini dapatlah kita mengulang kaji subjek pelajaran sirah untuk persediaan UPKK. Semoga ianya memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.